Hai semua, Shalom. Kita bertemu semula di segmen Rhapsody Reality di TNI Malaysia. Ya saudara-saudari sekalian, walau dimanapun anda berada, ingatlah untuk sentiasa memulakan hari anda dengan mendengar firman Tuhan. Marilah kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini, yaitu 17 Ogos, di mana Pastor Chris telah berkongsikan satu mesej yang sangat bermakna, yaitu kata-katamu mendedahkan dirimu. Sekali lagi, kata-katamu mendedahkan dirimu. Haleluya. Ayat pembukaan kita adalah dari Matius 12 ayat 37, berkata, "Kerana menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Apa jenis kata-kata yang keluar dari mulutmu, dan dari mana kamu memperolehinya? Mengapa kamu membicarakan sedemikian? Ini adalah soalan yang kritikal untuk hati kamu. Sebagai seorang Kristian, kamu patut selalu memeriksa hidupmu, terutamanya yang berkenaan dengan kata-katamu, kerana kata-katamu yang akan menentukan dirimu, iaitu ia mendedahkan perwatakanmu. Haleluya. Sekiranya kata-kata seseorang menyakitkan dan menyedihkan hati, maka itulah dirinya yang sebenarnya. Namun, jika kata-katamu adalah rahmah, baik, membina dan menggembirakan hati, maka itulah perwatakan kepribadianmu. Kamu adalah perwatakan dari kata-katamu. Puji Tuhan. Yesus berfirman dalam Matius 12 ayat 35, "Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat." Sebagai seorang Kristian, kamu harus mempunyai perbendaharaan hati yang baik dalam diri kamu, kerana kamu memiliki sifat ilahi dalam Kristus. Haleluya. Ada keunggulan dalam rohmu. Jadi, apabila kamu berbicara, ia semestinya dari perbendaharaan hatimu. Haleluya. Yesus juga berkata, "Sesiapa yang percaya kepadaku, seperti yang kitab suci telah katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes 7 ayat 38. Alkitab membuat kita tahu bahawa dia berbicara tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 39. Oleh itu, kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu bermaksud kamu telah diberi kemampuan untuk mengeluarkan aliran-aliran air hidup yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata, yaitu kata-kata yang ilahi. Haleluya. Hal ini bermakna jika seseorang Kristian mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, yang kurang ajar atau menyakitkan hati, artinya dia memancarkan sifat yang tidak konsisten dengan sifatnya yang sebenar. Yakobus 3 ayat 11 memberitahu kita bahawa air tawar dan air pahit tidak keluar dari mata air yang sama. Air yang keluar dari dirimu adalah air tawar yang keluar dari mata air Tuhan
yang ada di dalam kamu. Kamu tidak mempunyai suatu campuran air. Kamu hanya memiliki kebaikan dan berkat dalam diri kamu yang diperlihatkan setiap kali kamu bercakap. Ucapanmu menggambarkan ukuran kematanganmu yang sebenar sebagai orang Kristian. Dan jika seseorang tidak menyinggung perasaan dalam ucapan, tidak pernah mengatakan perkara-perkara yang salah, maka dia adalah seorang yang mempunyai perwatakan yang membina dan seorang yang sempurna. Yakobus 3 ayat 2 versi Amplified. Melalui kata-katamu, biarkanlah hal-hal yang baik mengalir dengan kelimpahan dari dalam dirimu ke dunia kamu. Bawakanlah harapan, kekuatan, dan keberanian kepada mereka. Haleluya. Aturkan perjalananmu ke arah jalan kemenangan dari kemuliaan ke kemuliaan dengan kata-katamu yang baik dan penuh beriman. Puji Tuhan. Marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini melalui kata-kataku yang baik dan penuh beriman. Aku mengatur perjalananku ke arah kemenangan dari kemuliaan ke kemuliaan. Dengan kuasa Roh Kudus, aku membicarakan kehidupan dan kebijaksanaan sepanjang masa. Aku hidup dalam kesehatan ilahi, dalam kelimpahan yang luar biasa, serta dalam kejayaan dan kemakmuran yang berterusan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita membuat kajian tambahan dari 2 Korintus 4 ayat 13 dan Markus 11 ayat 23. Semoga hari Anda semua diberkati senantiasa. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.